QBS, are you guys ready? Dream it, do it. Untuk projek goal setting tahun 2020, QBS punya mission adalah merecharge balik semangat kita, boost up balik kita punya energy. Dan yang ketiga, untuk mewujudkan team bonding sesama konsultan in QBS. Okay, kita sekarang ni baru nak ke Tona, which is dekat di Eco Resort Bentong. So kita berkumpul di office QBS pukul 7.30 and kita tunggu bas kita sampai, and pada pukul 9.30 kita bertolak ke Eco Dusun. Okay, back up, brother. Kali ni kita nak buat benda yang lain. Selalunya kita masuk konten yang 5 bintang, kita pergi acara yang best, makan best. Tapi kali ini kami beramai-ramai masuk hutan. Sunyi sepi, tak ada orang, apa nak dikata. Once kita reach Eco Dusun Resort tu, bas tak boleh naik atas. So apa yang kita perlu lakukan adalah kita perlu bawa keluar barang semua and standby untuk lori daripada pihak Eco Dusun untuk pick up kita orang ke bawah. Alright, kita baru je sampai kat Dusun Eco Resort. Alright, so kita tengah unpack semua sebab bas tak boleh nak masuk lagi dalam. So harapan ni nanti kita akan sambung balik aktiviti yang seronok. Ada 5 dengan kita punya banting, jangan lupa. Pengalaman naik lori tu agak kelakar sikit sebab saya nampak macam ramai-ramai tu dalam macam lembu dalam lori tau sebenarnya. Lembu nak kena korban kan. Itulah dia punya situasi dia. But it was fun lah, best lah benda tu. Ambil masa dalam lebih kurang 5 ke 10 minit lah dalam tu. Tapi sebenarnya tak puas lah sebab kalau jauh lagi dia lagi best lah sebenarnya. Agak bumpy. Right guys, we're here. Bertemakan Dream It, Do It. This time around kita ingin cuba buat benda yang lain daripada yang lain. Kali ni our focus is more to bonding. Sebab apa? This time around participant yang join our goal setting event untuk tahun 2020 ni 50% daripada diorang terdiri daripada orang-orang yang baru. Selepas lunch kita get ready untuk kita punya first activity, team building kita, iaitu kita nak kena tangkap ikan dekat dalam kolam. Kami membahagikan semua participant seramai 60 orang kepada 3 grup. And the best part, event kali ni tak ada siapa pun terlepas. Even all the leaders pun kena participate. Basically sekarang ni diorang tengah tangkap ikan dekat dalam kolam ni. Whereby dalam kolam ni hanya diorang lepaskan ada 5 ekor saja ikan. Belum lagi. Nampak ada tapi tak dapat lagi. Kalau lah bersama dia ada 5 ekor je. Selesai ikan tu. Dalam lebih kurang 1 kaki. Sekarang ni tak dapat apa-apa langsung. Tak tahu hidup ke mati ke ikan tu. Sebab kalau diorang tak dapat tangkap malam ni, ikan yang kita lagi ni, malam kan diorang tak dapat makan. Take it vicious lah. So ada macam-macam adegan. Ada yang cuba nak tangkap pakai tangan, ada yang cuba tangkap pakai baju. Selama 20 minit game tu berlalu, belum ada satu tim pun yang mampu menangkap. Untuk bahagian ni sepatutnya mereka perlu bekerjasama satu grup. Kalau dia seorang-seorang nak pergi cari ikan tu, susah nak dapat dah. Jadi
Selepas mereka sedar yang mereka tidak boleh membuat benda itu keseorangan, jadi mereka mula berbincang dan secara berkumpulan mereka berjaya menangkap ikan tilapia itu. Ikan tilapia itu bukannya kecil, lebih kurang besar tangan ni. So sesudahnya kita punya acara tersebut dan kita beralih kepada aktiviti yang kedua pula. Tapi kita dipecahkan kepada 2 tim. So satu tim aktiviti dia Ninja Warrior dulu, and second team adalah aktiviti membuat rakit. Alright, so kita tengok rakit siapa yang boleh float. Kita besar-besar boleh angkat lagi kan. Kalau susun elok. Yang perempuan tolong kah ikat lah. Seorang tak ada bagi apa-apa instruksi. Untuk buat raket kita bagi masa 20 minit saja. Bulu panjang 8, bulu pendek 2, tong pelampung 8, tali 25. Kena ikat tali dekat setiap tong supaya raket ni dia stable lah, dia tak jatuh. Saya bersama tim 3. So aktiviti dia adalah aktiviti di mana kita perlu membuat latihan seperti ala-ala latihan komando lah, macam tu. Okay, Alhamdulillah they managed to actually completed 3 obstacle tadi. Masuk air, kan kita panjat, kalau penggayat tapi we did it. Right, Alhamdulillah. Cuba bayangkan Unitras Consultant, perancang kewangan, perunding unit amanah. Tak pernah masuk hutan, orang bandar tiba-tiba nak kena pasang rakit. Macam-macam lah. Kita menang! Kita menang! Timpul kasih tu kena betul lah sebenarnya. Sebelum manok Sebelum manok tu yang penting. Semua okey, rakit akan jadi. Penat siut. Penat siut serius, but best experience ever. Kita makan malam, tengok dia punya mewah, makan dalam hutan macam ni mewah tau. Aktiviti ini memang best gila. Saya tanya orang sebelah. Ikan, tadi tangkap dalam kolam. So selepas dinner, kita punya aktiviti tahunan kita iaitu kita punya membakar tanglung. You pegang sama-sama, nanti Syam dan Kaha dia akan datang chalk spray cat logo QBS dekat sini. Kita akan tulis apa mission kita secara berkumpulan, apa mission yang bersama. Kita akan letak kita punya wish ataupun kita punya goal dekat talung tersebut, dan kita akan bakar talung tu beramai-ramai sambil membuat team cheer QBS. Sesudahnya event membakar tanglung, so aktiviti kita yang terakhir ni, kita panggil event ni yang event night walk. So orang-orang yang maksudnya tak larat, orang-orang yang macam perempuan, uzur, mereka tak dinasihatkan ikut. Nampak apa-apa dalam hutan nanti buat tak tahu je. Jangan tegur. Faham? Biasalah kalau orang cakap, kalau masuk hutan, mulut jangan celupar. Sebab banyak cases yang kena rasuk, kena histeria, and nampak macam-macam. And ada orang yang even pergi night walk ni, halfway pengsan. Utamakan keselamatan mulut jaga. Suka-suka juga kan. Ni saya cakap serius, dengar. Jangan main-main. Sebab sebelum ni ada yang tak dengar cakap, balik sini kena histeria. Walaupun lelaki atau perempuan.
Kita buat check count, kira berapa banyak orang yang ada, make sure semua okey, dan kita bergerak. Cuma GM and facilitator sahaja yang mengetahui apa konten event yang last ni. Tapi apa yang facilitator ni dah inform kami, mereka akan cuba saja-saja menakutkan semua partisipan. Jadi kita orang semua GM, sama-sama GM, kita sepakat tak perlu takut. Ini kami bukannya polis ke askar ke kan. Jadi kita buat sedang-sedang pun cukup. Kita punya duration untuk kita punya night walk ni adalah dalam masa 1.5 jam, lebih ke 2 jam macam tu lah. Alright. So kita perlu berjalan lebih kurang dalam 2.5 km di dalam hutan pada waktu malam and tiada torchlight. Tapi kenapa kita buat benda ni? Kita sengaja letakkan challenge ni dekat diorang sebab kita nak tengok siapa yang betul-betul boleh komit. Sebab apa? Kita bagi tahu siapa tim yang kekurangan ahli, kita akan tolak point. Jadi kita tengok mana tim yang mula sepakat. Cuba bawa kawan-kawan dia yang tak nak pergi tadi untuk join kita punya night walk. Okay, so source yang ada untuk kita punya lighting adalah daripada cameraman and also daripada pihak ranger. And the participants, mereka hanya menggunakan lampu daripada phone saja. Okay, 2 okay? Agak challenge juga lah. Tapi best. Ada dalam 1 kilo lagi kot. Dia kata 2 km. Benda tu saya rasa the best part lah sebenarnya. Tak banyak orang yang biasa jalan malam dekat dalam hutan. Yelah, kita takut macam-macam benda ada. Benda binatang, benda yang lah. Woi, habis. Barai teruk. Kita orang baru sampai checkpoint number 1. Mengikut instructor, dia ada lagi banyak checkpoint. So, satu checkpoint lama juga lah. Kaki okey. Kaki so far okey. Okay, ini untuk checkpoint pertama. Kita dapat satu binatang, makhluk. Kita manage to conquer our fear and berjalan di dalam satu team. Cari apa tu? Itu alhamdulillah. Kenapa tu? Takut. Kenapa? Bacat. Mana ada tak ada tu? Sekarang kita tengah tak jumpa jalan keluar. Itulah kan sebenarnya kan. Tak jumpa jalan keluar. Tapi kita dah nampak cahaya dah. Tapi sekarang orang tengah terbang pokok. So insyaAllah yang baik-baik Oh, nampaknya kita sekarang tengah terperangkap. Kita sikit je lagi dengan kita punya resort. Tapi jalan yang sepatutnya kita turun tu dah tertutup. Dah kena block. So kita punya guide tengah mencari buat jalan baru. Tengah buat jalan baru lah, cari jalan keluar, insyaAllah. Kita tak dapat jumpa jalan keluar sebab jalan keluar semua dia orang dah tukar sikit. So ranger tu perlu cari jalan baru untuk kita. So we have to wait in the jungle lebih kurang dalam 20 minit macam tu lah. Tadi saya kira dalam 15 minit 16 saat. 16 saat Pada 17 lah. Okay, dah nak siap dah. Okay, let's go. Kita dah dapat jalan baru. Jalan baru sudah ditemui. Tapi kita akan start dengan nombor 3 dulu. Dan kita perlu tolong-menolong. Kat sini lah guna teamwork. So rupa-rupanya night walk kita ni cuma normal hiking secara berkumpulan dalam hutan. Memang experience yang first time untuk semua orang. Bila ditanya memang tak pernah ada lagi so far ahli QBS yang first time pergi hiking dalam hutan tengah-tengah malam. Memang pengalaman yang sangat best. So selepas 20 minit kita keluar dan kita terus berjalan kaki balik ke chalet. Penat. Definitely penat, panas. Sebab pakai sweater. Apa yang kita belajar hari ni ialah kita bekerjasama untuk menjaga seorang demi seorang. As a team. Itulah benda yang sama berlaku dalam hidup kita. Kita saling memerlukan antara satu sama lain. Kita tak boleh buat semua benda seorang-seorang. Bila kita lakukan satu benda tu ramai-ramai, semua benda yang kita takut akan hilang. Baloi yang ini pergi. Jom, join us!
Alright, so hari kedua. Hari kedua tu pagi nak bangun susah sikit lah sebab dalam hutan kan. Cabaran yang pertama, sebelum keluar 7.30 pagi, kita kena mandi dulu. Tidur memang sedap lah sebenarnya kat dalam hutan tu, sejuk kan. Kita mandi bukan air pipe. Kita mandi air daripada bukit, okey? Tapi kita paksa bangun juga. Kita boleh dengar kawan-kawan daripada bilik kiri kanan menjerit-jerit. Sebab apa? Sebab kita tak ada heater apa benda tu semua kat dalam tu. Maksudnya ni air batu ni, air terjun. Mandi gigil-gigil, jerit. Pit, boy, tak tahu dia orang mandi bersama. Oh yeah. Itu adalah challenge yang pertama. Alhamdulillah semua berjaya. Ada yang turun tak mandi tapi tak apa. Dan kita mulakan kita punya aktiviti untuk hari kedua ni dengan buat flying fox. Perjalanan untuk ke flying fox tu, kita perlu melintas daripada satu kawasan bukit ke satu kawasan bukit menggunakan jabatan gantung. Agak tinggi jugalah sebenarnya bila dah ada dekat atas jabatan tu. Bila kita tengok bawah tu sebenarnya tinggi lah. Kita tengok pada bawah dapat macam tak tinggi, tapi bila kita dah kat atas tu memang tinggi. Yang tinggi dia 80 kaki. Saya memang gayat and saya manage to conquer saya punya fear. Paling tinggi naik roller coaster tu tinggi lah. Lompat kapal terbang dengan jabatan gantung sangat berbeza. Jabatan gantung lagi takut tau. Sebab tak ada safety pun. Jatuh mati. Kita tengok yang ada yang mengucap kan, yang selawat. Ada macam-macam lah. Sebab apa? Walaupun jabatan gantung tu menggunakan dawai, mereka ada menyediakan net. Tapi net tu tak tahulah, tak nampak convincing lah untuk kita orang kan. And jauh juga sebenarnya dia punya jalan tu. And kita jalan ramai-ramai and jabatan tu dia bergoyang tau. Itu yang tapi kita redor lah, kita conquer. Teruskan kita dengan buat flying fox pula. Saya menjadi peserta yang pertama sebab saya paling besar sekali. Flying fox ni tadi stretch out sepanjang 150 meter. Okay, patah balik ke bukit yang kami datang tadi tu. And flying fox ni kita berjalan secara berpasangan. Ataupun macam ni. Sial lah. Sial. Flying jumbo. Flying Fox, my first time, so a bit nervous, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Emma dah stress sangat Emma. Emma dah senyap dah. And kita diberi kamera and kita diberi masa. Memang satu experience yang sangat-sangat amazing and sangat-sangat sangat-sangat menenangkan. Okey, kita akan turun bersama. Saya Iqbal dan saya Kahak. Cium saya pada sini sampai sana. Okey. Flying fox tu pun tinggi juga. Belum ni saya tak pernah buat aktiviti flying fox ni. That was my first time. Benda baru. Sebagai presiden pun, saya pun rasa sangat happy
dapat main sekali dengan order consultant. And the best part dia saya buat dengan saya punya upline saya lah, iaitu partner saya, GM Izwan. Sebenarnya tak puas lah sebab dia macam sekejap dia dah sampai. Experience. So adalah sedikit gemetar tu, tapi cuba. Sekarang memang awesome. Kena join, okay? QBS goal setting. Thai Fox ni pun ada macam-macam cerita, okey? Macam lah yang berlaku, ada yang menangis. Ada apa-apa advice? Lepas tangan. Okey, noted. Aktiviti untuk Fear of Height ni, Flying Fox, sesuatu yang kata tak semua orang dia ni nampak je sadar, gagah, berani, jovial, tapi tiba-tiba nampak ketinggian tu menjadi satu ketakutan untuk dia. Kalau lambat sangat, kita orang pilih jalan yang mudah. Itu jatuh patah balik. Kalau boleh tak naik. Kalau boleh tak naik lagi. Tapi pada kena bahan, baik naik lah. Sejam lebih kat 2 jam kan.
diorang bila tengok bila team in a bondingnya ni, bila everybody is actually giving a support to each other, so orang yang tak berani tu pun jadi berani. Orang yang tak pernah dalam seumur hidup mungkin dah 40 lebih tahun tak pernah naik benda-benda tinggi, tapi dia boleh sama-sama sebab bila tengok orang lain boleh buat, why not dia orang boleh buat. Tapi kita masih belum habis. Sebab apa? Kita punya main event bermula selepas lunch. Semua partisipan perlu membawa goal board ataupun vision board masing-masing. Jadi kita akan kumpul ramai-ramai. Kita akan bagi reward kepada the best vision board. Siapa yang pemenang dia, kita akan check it out later. Dan kita juga ada award, kita ada bagi award ceremony kepada top producer, top reporter, top GEM, top AM, top AS dan top UTC di KBS. Harapan QBS kali ini sebab kita buat kelainan, kita rasa dan kita berdoa agar QBS akan maju ke depan dengan keadaan ekonomi yang tak certain ni. Kita akan bersama-sama mengharungi benda tu hingga dapat achieve kita punya objektif. Kita wish all QBS members tahun 2020 ni adalah tahun yang terbaik untuk mereka. Semoga tahun 2020 adalah tahun untuk kita bertindak dengan berjaya. Harungi semua cabaran dan akhiri dengan kejayaan.
Sepanjang pengalaman salah. Ya, pengalaman sepanjang. Okey. Pengalaman sepanjang di ekodusun. Salah. Semoga tahun 2020 adalah tahun untuk kita bertindak dengan berjaya. Harungi semua cabaran dan akhiri dengan kejayaan. Tak lah, tu figure yang belakang tak pasal jadi macam tu. Tu betul lah. Okey. So, apa dah Ben? Kita memang cuba. Sekejap, kat. Okay, tak apa, sambung. Sekejap. Aku dah hafal skrip tadi, dia boleh lupa pula. Okay, boleh retake balik?